Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung sikit berkenaan dengan tajuk yang kedua. Kita dah masuk tajuk yang kedua untuk tingkatan 2 ini, iaitu teknologi pembuatan. Okey, dalam bab yang kedua. Okey, dalam bab yang kedua, 2.1-nya adalah berkenaan dengan teknologi pembuatan. Itu saya dah masuk sikit. So hari ni saya nak sambung terus tentang hari ni lebih kepada kita nak buat perbincangan tentang apakah itu kaedah konvensional dan apakah juga kaedah moden. Dua-duanya nampak macam sesuatu yang sama, tetapi ada perbezaan dari sudut operasi, dari sudut technicality, dari sudut source-nya, dari sudut kaedah bagaimana ianya disediakan. Okey, baik. So, bila kita berbincang berkenaan dengan teknologi pembuatan produk, kita tak lari daripada ianya lebih kepada kita sebut sebagai bidang kemahiran. Okey, bidang kemahiran yang memerlukan kepakaran yang tinggi untuk melaksanakan sesuatu produk khususnya. Okey, contoh disebut sini, kaedah konvensional ni adalah kaedah yang biasanya menggunakan teknologi yang sangat-sangat asas, okey, dan sangat biasa dikendalikan oleh individu yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Biasanya menggunakan tangan. Okey, contohnya orang yang berada dalam bidang pertukangan. Okey, pertukangan. Orang yang mungkin ada dalam bidang ukiran. Okey, ukiran kayu. Okey, arca. Okey, ada tu mungkin dia mahir dalam bidang bina bangunan. Bina bangunan. General lah, maksudnya pertukangan. Okey, so kebanyakan sistem ataupun bidang pertukangan, bidang ukiran kayu, bidang bina bangunan ke apa semua, dia perlu kepada individu yang sangat mahir menggunakan tangan mereka. Okey, cumanya bila sebut menggunakan peralatan-peralatan asas seperti tukul, pahat, gergaji, dan macam-macam lagi mesin mungkin, ianya perlukan kemahiran yang tinggi lah. Dia bukan semata-mata dia orang tu boleh guna tukul, ambil pegang paku, ketuk macam tu, terus jadi bangunan. Dia bukan sesimpel itu. Dia ada beberapa kemahiran lain yang perlu dikuasai oleh individu tersebut. Dia bukan simple macam belajar pakai tukul, belajar pakai pahat, belajar pakai gergaji, awak dah pandai dah. Dia bukan macam tu. Dia kena ada kemahiran yang tinggi. Jadi dia ada masa yang perlu dikorbankan untuk belajar. Dan biasanya perlukan suatu masa yang mungkin lama, mungkin ada tempoh tertentu untuk siapkan sesebuah barang. Contoh nak buat meja kayu yang cantik, meja makan kan, daripada kayu tualang dan sebagainya, perlu kepada ada pandai menggunakan mesin, pandai menggunakan pahat, pandai menggunakan tukul, pandai ukiran dan sebagainya. Bila dah siap apa semua macam tu, jadi dia dah buat meja yang cantik, dia perlukan masa. Tetapi bila kita bincang berkenaan dengan kaedah moden, kaedah modernnya, dia ni adalah lebih moden lah. Kita sebut moden ni biasanya banyak menggunakan mesin. Banyak sangat menggunakan mesin. Kenapa banyak menggunakan mesin? Pertama sekali, kita nak jimatkan masa. Dulu kalau nak pakai
nak ketuk, nak cantum kayu, ambil tukul, pegang paku, ketuk, pam 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 pam. Makan masa lah berapa saat tu, baru boleh paku masuk. Sebab tu kena ada kemahiran tinggi untuk ketuk paku tu. Ada technicality pula, paku tu nak condong ke, nak lurus ke, ada technical dia, kena belajar macam mana. Tapi hari ini teknologi tu dah dimudahkan dengan adanya mesin. Okey, dah dimudahkan dengan adanya mesin. Okey, sebab itu bila ada mesin, maka dia hanya jimat masa. Jimat kos, jimat bahan. Jadi penggunaan mesin ni telah menggantikan penggunaan alatan tangan. Okey, telah menggantikan alatan tangan. Jadi dia akan lebih cepat, okey, lebih tepat, tak ada bazir masa, tak ada bazir tenaga. Jadi individu tersebut boleh menjalankan kerja yang lebih banyak ataupun sebab masa tu dah disingkatkan. Sebab itu kita kena faham apakah itu teknologi ataupun kaedah konvensional dan kaedah moden. Bagaimana dia boleh meningkatkan produktiviti dalam kerja-kerja pembuatan ini. Okey. Sekarang ni. Tengok contoh gergaji gergaji. Tengok gambar ni. Tengok gambar ni gambar gergaji. Ni gergaji tangan biasa yang kita pakai. Kalau kat rumah tu mak ayah awak mungkin ada macam ni gergaji. Ni gergaji biasa. Tapi hari ni kalau nak cepat buat kerja, carilah macam ni. Mesin gergaji. Ini mesin gergaji. Ia sangat cepat. Dan potongan pun lebih cantik. Kalau pakai ni kan mungkin sengit-sengit. Betul tak? Pernah gergaji tak? Kalau pernah gergaji, mungkin awak makan masa, mungkin dah tak biasa gergaji, awak mungkin berpeluh juga nak menggergaji walaupun potongan sekecil ini. Tapi bila pakai mesin, dia sangat cepat. Bahkan lebih trusted dia punya garisan yang kita buat tu menggunakan potongan mesin. Jadi mana yang jadi pilihan bagi awak? Mana yang jadi pilihan bagi awak? Okey. Jadi dalam kerja-kerja pembuatan produk ini, okey, kita kena faham proses pembuatan produk tersebut. Okey, proses pembuatan tersebut. Produk tersebut. Okey, bagaimana kaedah yang kita nak gunakan, teknik yang nak digunakan. Okey, mesin apa nak guna pakai, bahan dia macam mana. Okay. Semua tu kita kena ambil kira. Dan bila nak laksanakan kerja-kerja yang melibatkan pembinaan ni, dia sudah tentu ada pemotongan. Sudah tentu ada pembinaan. Ada pemasangan. Ada mungkin menggunakan kaedah tuangan. Maksudnya awak nak buat barang tu. Hari ni lebih canggih. Mungkin bukan tuangan. Kita mungkin lebihkan kepada printing. 3D printing. Kalau pernah dengar lah. Okey. Dan juga selepas selesai melaksanakan kerja-kerja tersebut, ni perkara yang tak boleh kita lupa, pembersihan dan juga kemasan produk tersebut. Jadi semua ini kita boleh rangkumkan dengan kaedah sama ada konvensional dan juga kaedah moden. Sebab dia menggunakan technicality yang sama, iaitu prosesnya sama, cumanya masa dipercepatkan. Okey, masa dah dipercepatkan. Okey, ini contoh dia punya timeline ataupun flow dia. Okey, bermula daripada rancang. Okey, kita rancang apa nak buat, selidik tu bahan apa nak buat, bagaimana nak pasang. Lepas tu kita lakar dulu. Lakar ni tujuan dia adalah untuk kita dapatkan idea, dapatkan gambaran awal bagaimana produk tersebut boleh dibina. Sebab kalau tanpa tiga-tiga ni, kita rancang macam mana, okey, kita rancang macam mana kita nak kerja sidik bahan apa nak pakai. Kalau kita tak lakar dulu, kita akan hadapi masalah dan kita akan lambatkan proses pembuatan tersebut. Sebab itu, ketiga-tiga benda ni nampak simple je. Tapi dia sangat penting sebab memberi gambaran awal. Okey, memberi gambaran awal. Okey, bila dah siap lakaran tersebut, kita dah boleh buat mock-up. Okey, kita dah boleh buat model. Apa itu mock-up, apa itu model? Kalau ingat lagi, mock-up ni adalah satu
bentuk model yang tidak berfungsi lah. Dia satu bentuk pembinaan produk, tapi produk tersebut langsung tidak berfungsi tapi memberi gambaran awal tentang bentuk, tentang visuality produk tersebut. Tetapi bila kita buat dia model, maka model tu produk tersebut telah pun boleh berfungsi. Telah pun boleh berfungsi sama ada sebahagian ataupun sepenuhnya. Dan kedua-dua ni kita boleh buat penilaian, kita boleh buat pengujian terhadap dia. Selepas kita dah buat penilaian, buat pengujian, kita akan dapat tahu kenal pasti apakah yang menyebabkan sesebuah produk tersebut boleh berfungsi ataupun tidak. Apakah halangan-halangan dia. Ini kita kena tengok berdasarkan parameter dia. Sama ada kita nak tengok parameter dia ketahanan terhadap halangan ataupun mungkin dari sudut prinsip-prinsip yang kita dah guna, adakah dia hanya stabil dan sebagainya. So kita kena fikirkan benda-benda macam tu. Maka setelah kita dapatkan data daripada pengujian kita, maka barulah kita boleh bina produk tersebut. Sama ada kita nak guna kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Dua-dua ni tidak ada masalah. Nak guna yang mana tak ada masalah. Apa tu contoh pembuatan menggunakan kaedah konvensional? Tadi kita dah bincang. Kalau sebelum ini, yang konvensional kita akan putar skru menggunakan pemutar skru biasa. Kita nak putar skru guna screwdriver. Tahu screwdriver? Alah yang muncung ni sama ada muncung Philips ke. Ni screwdriver tu. Screwdriver macam ni. Kita nak ratakan permukaan kayu, guna ketam kayu. Ada tak pernah tengok ketam? Ada kot yang tak mungkin tak pernah tengok ketam. Ketam kayu sekarang pun dah canggih. Ni kot contoh ketam kayu. Walah, cari kat internet je. Potong kayu menggunakan gaji tangan ataupun gaji puting. Mengecat menggunakan buruh cat. Semua ni adalah kaedah konvensional. Salah tak? Tak salah. Sebab dia teknikal. Tak ada masalah pun. Awak ada kemahiran, awak boleh guna kaedah konvensional. Kalau tak ada kemahiran, gunalah kaedah moden. Yang lebih cepat, yang tak perlu banyak kita nak fikir. Yang ni gambar biasa. Tapi kemahiran ni rare. Jarang orang ada. Tapi kalau boleh buat macam ni, memang rare. Betul. Cakap. Kena belajar. So, kaedah pembuatan menggunakan kaedah moden. Contoh, tadi kita bincang pasal konvensional, kita bincang pasal kaedah moden. Memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Guna wireless screwdriver. Canggih. Guna mesin ni. Ini mesin. Atau guna mesin pelelas, sander. Mesin getah pasir. Mesin getah pasir. Macam mana bentuk dia? Yang saya pernah guna yang macam ni. Dia berbusir macam ni kan. Kita pun letak kayu kita. Produk kita. Betul. Ataupun untuk kayu menggunakan mesin gergaji. Mengecat menggunakan mesin penyembur cat. Ini semua kaedah yang mudah dan akan dipercepatkan. Sebab itu kena belajar macam mana kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Biasakanlah tengok dekat YouTube tu how to DIY ke dan sebagainya. So ada beberapa elemen yang kita boleh bandingkan tentang perbezaan kaedah konvensional dengan kaedah moden. Pertama sekali dari sudut masa, hasil, kos, tenaga kerja, kuantitinya, kualitinya, estetikanya. Jom kita tengok jadual dia. Dari jadualnya muka surat 28. Ini jadual ni. Penting ni. Ini penting. Dari sudut masa. Konvensional sudah tentu perlukan masa lama untuk siapkan. Tapi, kalau guna kaedah moden, dia dapat dipercepatkan. Masanya dipercepatkan. Bagaimana pula hasil produk yang kita laksanakan? Hasilnya, biasanya menggunakan kaedah konvensional, kita dah akan dapat bentuk yang tak seragam. Sebab dia rare kan. Tiap orang tu kalau dia buat kerja kayu dia, kali pertama dia potong kayu, dia dah buat meja yang pertama tu mungkin dia siap tu cantik. Meja yang kedua tu cantik juga, tapi mungkin bentuk dia lain sikit. So dia tidak seragam.
Tetapi bila kita hasilkan menggunakan kaedah moden, sudah tentu dia akan seragam. Contoh, you nak buat meja juga, tapi meja tu daripada plastik. Contoh macam meja kat kelas awak kan daripada plastik, dia buat menggunakan kaedah acuan ataupun kursi plastik mungkin. Meja plastik tu mungkin jarang nampak, tapi kalau kursi plastik, buat satu kursi, tiba-tiba ada kursi lain. Uish, sama. So, itu antara faedah pada kaedah moden. Okay, bagaimana pula dengan kos? Kos untuk kaedah konvensional disebabkan dia ada memerlukan kemahiran yang tinggi, maka kosnya juga mungkinlah tinggi. Okay, mungkinlah tinggi. Manakala kalau kaedah moden, dia adalah kos yang rendah kalau kita keluarkan dalam jumlah yang banyak. Okay, contoh sebab katakanlah you buat kursi atau meja menggunakan plastik. Plastik ni panggil saya tak ingat, polimer. Okay, menggunakan serbuk polimer, plastik lah. Okay, serbuk polimer dia akan datang dalam bentuk serbuk. And then serbuk tu dalam bentuk guni-guni besar lah. Dan awak kena cairkan dan sebagainya. Jadi, kalau lah nak buat sikit, dia jadi tak berbaloi. Kenapa tak berbaloi? So, awak kena keluarkan modal yang besar tapi untuk keluarkan satu barang. Jadi, dia rugi. Okay, tapi kalau awak keluarkan dalam jumlah yang besar, mass production, okay, jadi dia akan menggunakan kos yang sangat rendah lah sebab awak berbaloi lah dengan jumlah polimer yang awak guna. Okay, kemudian berkenaan dengan tenaga kerja, sudah tentu kemahirannya tinggi, tetapi kalau guna kaedah moden, mesti ada orang yang pandai menggunakan mesin. Okay, kuantiti pula. Kuantiti pengeluaran bagi kaedah konvensional terhad lah. Sebab masanya pun lama nak siapkan, jadi dia terhad. Tetapi kalau guna kaedah moden, sudah tentu dapat keluarkan kuantiti yang banyak untuk kaedah moden. Sebab menggunakan mesin. Okey, kalau guna kaedah konvensional, bagi kualiti dia mungkin tidak ada satu standard yang sama. Sebab dia tak seragam, jadi tidak ada piawaian tertentu. Okey, tiada piawaian tertentu. Tetapi kalau kaedah moden, biasanya dia ada piawaian yang dah ditetapkan. Biasanya nak keluarkan barang tu sama. Contoh nak keluarkan pen ni. Okey, tak boleh pen pertama macam ni, pen kedua gambar tiba-tiba jadi macam ni pula. Tak boleh. Jadi pelik. Sudah tentu kita nak keluarkan satu produk yang sama semuanya. Jadi dia ada quality control, dia ada standard dia yang perlu dilepaskan. Okey, dia ada standard yang ditetapkan. Piawaiannya bahasa Inggeris dia standard. Okey, dari sudut nilai estetika. Estetika ni nilai kesenian ataupun nilai autentik dia, originality dia. Okey, kalau guna kaedah konvensional, dia ada nilai estetika yang tinggi. Sebab itu dia boleh dijual dalam yang mahal. Contoh apa benda yang menggunakan kemahiran yang tinggi. Contohlah lukisan yang jual. Lukisan, agak-agak orang jual berapa ratus. Mungkin ada yang jual dalam 100, 200. Tapi ada juga lukisan yang dijual dalam nilai yang tinggi. Mungkin 10,000, 15,000. Tapi kenapa mereka boleh jual dengan nilai yang tinggi macam tu? Kerana nilai estetika yang ada pada kerja mereka. Sebab itu diletakkan dengan harga yang tinggi. Tetapi sebab apa nak keluarkan harga tinggi? Sebab dia rare tau. Dia rare. Maksudnya tak ramai orang boleh buat benda yang sama. Jadi dia boleh letakkan harga yang tinggi. Kalau lah orang nak. Jadi kalau kita orang biasa, takkanlah kita nak pergi beli lukisan belah-belah ribu lah. Tapi kalau orang tu dia ada duit dan sebagainya, dia perlukan sesuatu yang jarang ataupun memang tak dapat di tempat lain, sudah tentu dia akan dapatkan lukisan yang harganya 15,000 tu. Okey, manakala kalau menggunakan kaedah moden, nilai estetikanya terhad lah. Dia bukan tak ada hasil seni, mungkin ada hasil seni, tetapi disebabkan kita boleh keluarkan dalam bentuk yang banyak, jadi dia takkan ada rare. Dia tak ada nilai yang macam payah nak buat ni. Tak ada mudah nak buat. Contoh phone lah. Phone dia rare phone. Okay, phone dia rare. Tapi dia ada nilai seni je. Tapi permintaannya tinggi, maka ramai orang boleh dapat beli phone yang sama. Jadi kita tak boleh nak compete, nak letakkan harga yang terlampau tinggi lah. Memandangkan orang boleh beli phone tu. Okay, jadi nilai estetikanya tak ada di situ.
Okay. So itulah berkenaan dengan kita nak kena faham tentang perbandingan di antara kaedah konvensional dengan kaedah moden. Okay. So itu saja daripada saya untuk hari ini. Harap awak belajar sesuatu berkenaan dengan kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Okay, saya berhenti dulu sampai sini. Kita akan jumpa pada sesi akan datang. Dan saya rasa ini adalah penamat kepada sesi PDPR kita, memandangkan kita akan ada sesi bersemuka di sekolah pada 5 hari bulan awak balik, 6 hari bulan kita akan bersemuka. Tetapi saya nak bagi kerja juga. Okey. Saya nak bagi kerja juga. So kerjanya sangat-sangat mudah. Okey. Buat muka surat 18 sahaja. Okey, muka surat 18 sahaja. Ni surat 18 sahaja dalam buku kerja awak. Okey, itu saja daripada saya. So, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Okey, kita jumpa di sekolah nanti. Assalamualaikum.